Tapi sekarang dunia nak kiamat dijedah, dah ada kelab malam lah. Ini yang kata Nabi, ini kata Rasulullah, bila munculnya Dajjal, tanah Arab ni mereka berperang. Mereka tak sedar Dajjal lalu di negara-negara mereka, dia tak sedar. Sebab mereka tengah berperang dengan keluarga-keluarga mereka sendiri. Maka Dajjal sampai di depan bumi Madinah, di tanah haram. Dajjal hentakkan kakinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal akla wal hikmata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan kami ini bodoh, ya Allah kau pandaikanlah. Kami ini hina, ya Allah kau muliakanlah. Kami ini banyak salah, ya Allah kau maafkanlah. Kami ini banyak dosa, ya Allah kau ampunilah. Kami ini lalai dengan dunia, ya Allah kau ingatkanlah. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hatim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah masih memanjangkan umur kita lagi, dapat kita datang ke rumah Allah semayang fardu maghrib berjamaah, dan dapat pula kita duduk di dalam rumah Allah menuntut akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk mencari bekal mati. Sebab kita ini semua akan mati. Yang belajar kat depan pun mati, yang duduk kat belakang lagi cepat mati. Tak pasti mati ya. Sebab apa? Syarat nak masuk syurga dia kena mati. Itu syarat dia. Tapi orang takut dengan mati. Sebab apa takut dengan mati? Itu yang Nabi keluarkan hadis, ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Sebab dunia lah suami isteri bergaduh. Sebab dunia lah orang-orang kampung bergaduh. Sebab dunia lah rakyat memaki menteri, memaki sultan. Sebab dunia lah adik-beradik bergaduh. Sebab dunia lah, ni dunia ni dia bahaya. Dunia ni cukup bahaya. Sebab dunia lah adik-beradik merebut harta-harta pusaka. Sebab dunia juga orang tak boleh datang masjid, datang surau. Dia sibuk dengan tu al-fulusi untuk al-mampusi. Sebab dunia, tuan-tuan. Itu kalau orang ingatkan Allah, dia rindu ke Allah. Cuba tuan-tuan tengok dalam kitab tasawuf. Apa kata ulama-ulama tasawuf? Ikan ni kalau dia tidak ada air, ikan akan mati. Akan mati ikan. Dia memerlukan air. Tetapi hati pula dia memerlukan kalam-kalam Allah. Hati ni kalau kalam Allah tak ada kat jantung dia, maka hati itu akan mati. Hati itu akan ghaflah. Lepas tu hati ni kena ingat Allah. Lepas tu masa Nabi Isra wal Mi'raj, Nabi dicuci jantungnya dengan air Zam-Zam. Kita siapa cuci? Ulama cuci, ustaz cuci, guru cuci, habib duk cuci, barber duk cuci, supaya jantung kita bersih, dia dekat dengan Allah. Sebab jantung ni dia ada 3 pokok. Pertama pokok iman, kedua pokok ilmu, ketiga pokok aman. Racun tu dia dosa. Bila racun dia masuk dalam jantung, maka dia makan 3 pokok, maka kita lalai tak ingat Allah. Baiklah, ni baru mukadimah. Aku nak ta'aruf dalam Islam agar tuan-tuan kenal aku, ya. Ada yang kenal, ada tak kenal. Maka tak kenal dia tak cinta. Itu sebab tu belajar duduk jauh-jauh. Kalau belajar dalam kitab tasawuf, siapa yang belajar duduk nyandor-jandor kat dinding, itu tanda memang dah dekat sangat dengan mati. Betul, bukan aku nak nakutkan. Memang betul, ya. Sebab malaikat maut ni dia datang. Tuan-tuan buka dalam hadis kursi, ya. Malaikat Jibril datang jumpa dengan Nabi, ya. Nabi ni disidik, dia bukan kazib, tuan-tuan. Itu kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, Allah ni disayangkan hambanya, sebelum nak ambil nyawa, dia bagi tanda agar hambanya ingat ke Allah. Itu tandanya Allah bagi kita sakit. Tuan-tuan, bila kita dapat sakit, kencing manis, gout, darah tinggi, ya, kita bersyukur dengan Allah. Kenapa? Allah nak kifarah dosa kita, tuan-tuan, ya. Itu yang nyandor-nyandor. Aku dah ceramah, tuan-tuan, dekat 9 tahun dah. Ya, mana-mana aku ceramah memang orang suka cari dinding, tuan-tuan, ya. Lepas aku tak marah orang nak menyandor-nyandor lah. Itu ada dinding, kalau tak ada dinding tumbang, tuan-tuan, ya.
Aku tak marah orang nak menyandar, orang nak baring lah. Orang nak ceramah, kalau aku ceramah dia nak main handphone pun aku tak marah. Mungkin sekarang ni kan zaman moden. Mungkin dia tengah catit. Ya, mungkin dia tengah WhatsApp kat bini dia. Ayang tunggu ya. Nanti habis kuliah baby balik. Sementara tadi petang baby makan ubat kuat, ayang tunggulah dulu ya. Siapa merah-merah mata tu makan ubat kuat dah tu ya. Hati-hati tuan-tuan nak makan ubat kuat, kena tahu halal dan haram dia. Baiklah, tak aku nak taruh dalam Islam, maka tuan-tuan kenal siapa yang bercakap ni. Aku adik Ustaz Ahmad Rizam. Ustaz Rizam dia alim, dia belajar di Mekah. Bukan macam aku bodoh, tuan-tuan, aku tak pandai ya. Aku belajar dalam negara je, di Perak dan di Selangor. Paling lama aku belajar dengan bapak aku. Bapak aku garang, tuan-tuan, garang ya. Memang garang dia. Kalau tak sembahyang jemaah, dia tak pergi makan. Tak pergi makan, dia tak pergi duduk dengan dia. Kalau tak sembahyang, dia halau ni bapak aku, tuan-tuan ya. Umur aku 48 tahun. Muka aku macam ni lah, tuan-tuan ya. Tengok muka aku. Ada macam muka Turki sikit. Aku balik Turki, tuan-tuan ya. Balik Turki. Anak 11 orang. Cucu 9 orang. Bini 3 orang. Aku tak ada bohong ya. Siapa nak ikut cara aku, ikutlah. Kalau berani, tak payah ya. Ni kadang mesti habis tanduk kapur, takut dengan bini ya. Takut dengan bini. Apa takut dengan bini? Salah tauhid tu. Itu yang semayang tu, Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Selain Allah tak besar. Siapa yang berpegang isterinya manusia, boleh memberi mudarat, boleh memberi susah, memberi senang, orang ni kafir ni. Itu tuan-tuan. So siapa yang tidak mempercaya tentang rezekinya, maka dia tak percayakan Tuhannya. Tuan-tuan ya, situ kita buka dalam kitab Tajul Urus. Kitab Tajul Urus, apa kata Khatimul Asam? Dalam 1000 yang mati sudah dikebumikan 1000 orang, 300 aja yang menghadap kiblat. Itu yang anak murid dia tanya, wahai Khatimul Asam, kenapa 300 yang menghadap kiblat? Kata Khatimul Asam, kebanyakan mereka tidak percaya tentang rezeki. Tuan-tuan ya, tengoklah masa kita tengah ada duit macam mana tuan-tuan. Muka ceria je. Tak malam ni muka tak puas hati, duit dah kurang tu. Ya, dah tengah bulan duit dah kurang tuan-tuan. Tu muka tak puas hati, tu tabung tak penuh. Faham ya? Baiklah tuan-tuan, kita mulakan tazkirah pada malam ni dengan tajuk tanda-tanda akhir zaman. Manusia akhir zaman. Manusia kita duduk, kita ni manusia akhir zaman. Kita bukan duduk zaman Nabi Musa, bukan duduk zaman Nabi Isa. Tetapi kita akan duduk pada zaman Nabi Isa, bila Nabi Isa turun dekat bumi. Nabi Isa dia duduk di arasy, Nabi Isa akan turun dengan malaikat, dia pegang sayap. Nabi Isa pakai serban, Rasulullah pakai serban, sahabat Nabi pakai serban, malaikat Allah pakai serban. Kalau tuan-tuan cintakan Nabi, tuan-tuan kena pakai serban. Walaupun tak boleh ikat kat kepala, taruh kat bahu macam ni. Nabi pakai serban 5. Tuan-tuan ya, Nabi pakai serban 5. Dekat perut dia satu serban, dia ikat, dia taruh batu. Nabi ni selalu menahan lapar. Kita tak boleh lambat lapar ya. Lapar sikit mula ya, menggeletar ya. Tuan-tuan, lapar sikit menggeletar. Sebab itu belajar dalam kitab Muhimmah, suami wajib bagi makan kepada isterinya 1 hari 2 kali. Lebih tu harus sahaja. Contoh, tadi pagi dah makan, tengah hari dah makan, malam ni bini minta beli nasi goreng paprik, suami tak beli, tak berdosa. Tuan-tuan ya, betul ngaji kitab Muhimmah daripada Syekh Daud Al-Fatani. Baiklah, tanda-tanda akhir zaman. Manusia akhir zaman ini Ummul Mukminin, isteri Nabi ya, Siti Aisyah. Dia tanya dengan baginda, ya Rasulullah, apakah tanda-tanda akhir zaman dan kenapa bumi ini dia bergoncang? Kata Nabi, wahai isteriku, tanda-tanda bumi ini bergoncang, tanda bumi ini mendapat balak dan wabak, iaitu pertama, ramai wanita-wanita menjadi penyanyi, menjadi artis. Dia kata Nabi. Betul ya tuan-tuan? Ramai perempuan jadi artis, jadi penyanyi, jadi penari. Kadang orang tak bangga anak hafal Quran. Kadang orang tak bangga anak boleh hatam kitab hikam, kitab majmu', kitab Bakhrul Madi. Orang bangga dengan anak bila anak dia jadi artis, jadi penyanyi, jadi raja lawak, orang bangga. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Tengok malam ni kita buat kuliah agama. Ni taman syurga ni ya, yang datang banyak ni. Tuan-tuan, penduduk sini memang orang tua-tua je ke?
Mana pergi orang muda? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Kita kena ajak anak kita, ajak bini kita, ajak ahli keluarga kita. Aku dengan anak aku, tuan-tuan, ada kat luar tu 2 orang, dah umur kat 30 tahun. Aku cakap apa? Tengok handphone, tengok Quran, jangan tak baca. Handphone tengok, tapi jangan tak wirid, tak selawat, tak tasbih, tak takbir, tak tahmid. Semayang jemaah kena jaga. Kalau kau nak hidup kau berkat, kau jaga semayang jemaah. Tuan-tuan tanya anak aku. Anak aku tak berani aku. Bukan anak aku je, adik-beradik aku pun tak berani aku. Tuan tanya Ustaz Rizal. Aku lepas pagi, kalau aku tak ada pergi ceramah 2-3 hari tak balik, kat Daratik tu azan tahajud. Allahu akbar, Allahu akbar. Azan tak ada Melayu. Ya, straight Allahu akbar, Allahu akbar. Dah habis. Bangun penduduk-penduduk di kampung Darul Atik, bangun semayang tahajud. Bangun. Kalau tuan-tuan duduk sana tak bangun kena katok ni kampung kami tak ada orang tak semayang. Tak ada orang pakai seluar pendek, tak ada orang buka aurat, tak ada orang isap rokok kata-kata. Siapa isap rokok kata-kata kena ikat kat tiang, tuan-tuan. Tuan-tuan dari rokok ni tengok akhir zaman. Orang isap rokok kat kedai takut kena saman. Tak datang sembahyang jemaah, dia tak takut kena saman dengan malaikat Allah. Allah dia saman, kena bayar kerana dekat negeri akhirat. Tuan-tuan, bayarnya dengan apa? Bukan dengan duit, bukan dengan compound. Bayar dengan apa? Dengan amalan lah, tuan-tuan. Hati-hati lah. Baiklah. Tentang artis, tentang wanita, tentang ramai-ramai penari. Seperti orang perempuan ni, dia nak menari boleh. Dia nak menyanyi boleh. Dia nak berjoget boleh. Depan suami lah. Suami balik joget lah. Joget tiang suami tu. Joget lah. Boleh, tuan-tuan, tak masalah. Seperti tuan-tuan tengok akhir zaman, manusia pergi ke pejabat, manusia pergi ke mana, Maidin ke Tesco ke mana, tengok orang perempuan buka hijau tutup merah, buka hijau tutup merah. Dalam rumah dia tak nak pakai tu. Dalam rumah tak nak pakai tu. Ni bergincu-gincu. Kalau keluar rumah kami merah pipi. Macam lampu traffic light, tuan-tuan. Kalau dalam rumah kenapa tak pakai? Sunat isteri itu bercantik-cantik depan suaminya. Sunat. Wajib apabila disuruh oleh suaminya. Tu kat itu. Bukan lagi kitab Muhimmah. Syekh Daud Al-Fatani ni, tuan-tuan, ulama sufi. Dia 5 beradik. Seorang perempuan, 4 lelaki. 5 wali Allah. Syekh Daud Al-Fatani ni, dia belajar, dia mengajar sampai tak dan nak nikah. Kita belajar, tuan-tuan, nak nikah, tak dapat. Sebab apa? Tauhid tak kuat, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau lah. Walaupun tak dapat berpoligami dekat dunia, nanti dapat berpoligami dalam syurga. Bidadari syurga ni, tuan-tuan bukan adalah hadis bab bidadari syurga. Bidadari Allah ni, dia punya dahi, kalau malaikat Allah, dahinya ada nama Rasulullah. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Tu dahi malaikat Allah. Dekat leher bidadari ada nama Rasulullah. Kita punya leher bini gigit. Apa itu kena belajar hukum gigit suami isteri, kena belajar. Asal hukum dia harus. Boleh suami nak gigit leher bini, bini nak gigit leher suami, boleh. Walaupun umur dah 70, boleh. Akan jatuh haram tang mana? Contoh dia baru nikah. Biasa yang suka gigit orang baru nikah. Macam dia seorang ada leher, sana merah, sini merah. Masuk dalam pejabat. Dia masuk dalam lift. Tiba-tiba dalam lift ni ada orang warga emas. Isteri umur 60, suami umur 63. Masuk dalam lift. Maka suami nampak ni budak muda yang baru nikah ni, cakap dengan bini, Yang tengok leher budak merah. Kenapa ayang tak gigit leher abang macam tu? Dah haram ni, menyinggung hati orang, tuan-tuan. Asal hukum dia haram boleh gigit, tuan-tuan. Lain kali nak gigit tu saya gigit kat leher, gigit tapak kaki tu. Bila tapak kaki orang tak nampak. Kena belajar bab gigit, tuan-tuan. Baiklah, yang kedua, tanda-tanda manusia akhir zaman, iaitu dunia akhir zaman ni banyak hiburan banyak.
Tuan tengok di Shah Alam berapa banyak kelab malam. Tengok di Kelang berapa banyak kelab malam. Itu belum karaoke, belum dalam rumah ni. Ya, tengok maghrib ramai orang tengok TV, tuan-tuan. Orang Yahudi ni tuan-tuan, dia tak takut orang Islam ni ramai, dia tak takut. Dia tak takut orang Islam ni tunjuk perasaan, dia tak takut. Orang Yahudi ni dia takut orang Islam ni sembahyang subuh macam hari Jumaat. Paling dia takut. Tuan-tuan, ni orang Yahudi cukup takut. Orang Yahudi ni dia nak serang orang Islam, dia tak payah tembak, tuan-tuan. Dia tembak, ya. Dia tak payah pancung, tak payah bakar. Dia hantar hiburan aja yang melalaikan. Itu yang manusia lalai. Tuan-tuan tengok dekat kedai-kedai mamak. Orang semua sibuk main handphone lah. Bapak satu, mak satu, anak satu, cucu satu, atuk satu, nenek satu. Kadang nenek pun main game PUBG. Nanti nak makan selfie dulu. Hantar dekat grup surau. Alhamdulillah hari ni dapat makan ni dengan keluarga, hari-hari cuti, grup ibu-ibu surau. Ya, hati-hatilah tuan-tuan, ya. Dia asal hukum selfie dia harus. Dia jatuh haram apabila kita riak. Tuan-tuan, ya, takabur dan riak ni dia cukup bahaya. Tadi aku masuk-masuk, aku tengok kamera banyak sangat. Aku takut. Kenapa aku takut? Aku takut jatuh riak, aku takut dia jadi takabur. Tuan-tuan, tu dah aku semayang, aku nak nitik air mata. Ya Allah, macam mana ni banyaknya kamera ni, Allah. Tuan-tuan, ya. Iblis ni dia keluar daripada syurga Allah bukan sebab tak semayang. Iblis ni power, tuan-tuan. Iblis ni lubang mana dia boleh masuk. Sebab tu jin ni tuan-tuan jangan cabar. Kalau berani tuan-tuan cabar sekarang, keluar cabar. Oi jin, mana kau? Aku tak takut dengan kau. Kau berapa lain aku takut. Tuan cabar malam ni, tengok dia datang, dia bawa geng. Tuan-tuan, ya, iblis ni dia jangan dicabar. Bukan iblis saja, jin bukan jin dia jangan dicabar, manusia pun jangan dicabar. Ya. Sebab jin ni, iblis ni kita tak nampak. Betul ulama bagi tahu tempat mihrab imam ni jangan tidur. Ni tempat semayangnya jin. Tuan-tuan nampak tak jin? Nampak? Kalau tuan-tuan nampak, tuan-tuan jin lah. Aku pun tak nampak, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan, di jin dengan semayang. Allah. Dia tengah-tengah tazkirah. Jin ni ada kampung dia. Jin ni ada masjid dia. Ni jin, tuan-tuan. Adik aku yang mahir ubat tentang jin ni 2 orang. Ya, seorang Ustaz Sopi, seorang Ustaz Rizal. Dia mahir. Kalau tuan-tuan nak mengubat boleh jumpa dia orang. Jumpa aku tak boleh. Jumpa aku basuh aku basuh tuan-tuan. Baiklah tuan-tuan, hiburan ni banyak sangat. Banyak hiburan. Sebab itu orang-orang soleh ni, orang soleh, dia ada kat hiburan. Hiburan dia apa? Zikir lah. Ya Allah, Ya Rahman, warham walidina. Ya Rahman, Ya Rahim, warham walidina. Ya Allah, 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 Ya Allah. Banyak malam-malam zikir. Nak zikir bila? Dia pada malam sepertiga malam, masa tengah sunyi. Siang-siang ni dia zikir tak feel. Tengah-tengah zikir, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Bini panggil, bang, cepat air pasar. Dah kacau. Ya, tengah-tengah zikir, Ya Allah, aku ini doa. Ya Allah, aku ini bodoh. Ya Allah, aku ini banyak salah. Cucu datang, Atuk salah apa? Atuk bodoh ke Atuk? Waktu malam orang tengah tidur sedap. Zikir sampai nangis. Lepas tu 3 mata yang di padang mahsyar, dia tak menangis di padang mahsyar. Pertama, mata tentera-tentera Islam yang menjaga benteng-benteng negara. Untung siapa jadi tentera, tuan-tuan. Tapi tentera yang kuat agama lah. Kuat semayang, kuat belajar, jaga hukum dan hakam. Yang kedua, ulama-ulama, para da'i. Orang lain tidur, dia dalam perjalanan balik mengajar, tak tidur lagi dalam kenderaan. Tutup guru untung, tuan-tuan. Yang ketiga siapa? Iaitu umat Nabi Muhammad. Malam-malam dia menangis takutkan Allah. Tuan buka kisah kawan baik Rabi'atul Adawiyah, iaitu Ubaidah, seorang wanita salihah
Dia 40 tahun menangis malam. Menangis malam 40 tahun sampai mata dia buta. Bini kita malam-malam main Facebook tengok IG Ada suami dah duduk kat sebelah, suami dah makan ubat kuat, dia main IG Suami nak makan ubat kuat, ni kepala berpeluh ni. Yang saya bilang yang. Apa? Abang makan ubat ni. Abang masuk dulu. Nanti ayang dah habis ni kan, ayang masuk abang masuk dulu. Lah suami tertidur. Hati-hati tuan-tuan, ya. Tengah sayang ni mak panggil suami baby. Marah panggil babi. Ya. Dekat Selangor ni cerai-berai paling banyak di Selangor. Aku kawan banyak ustaz-ustaz kawan pejabat agama, dia kata ustaz Selangor paling banyak cerai-berai. Sebab apa? Mereka nikah ni bukan pertama dia tengok agama. Dia nikah, dia tengok perempuan tu cantik, buah dada besar, punggung besar. Lepas tu nak nikah, carilah perempuan yang pertama agama di atas. Ya, sebab sama juga lelaki, dia perempuan tu nak nikah, carilah lelaki itu agama di atas. Lepas tu, tuan-tuan, orang nak jadi menantu aku susah. Aku ada seorang menantu aku, kerja dia ustaz mengajar tajwid, dia Masjid Shah Alam. Dia nak jadi menantu aku, tuan-tuan, dia datang jumpa aku. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Dia nak jadi menantu ustaz, boleh tak? Boleh. Kau kena jadi imam, boleh sembahyang imam sembahyang jenazah, boleh baca talqin, boleh mandi jenazah, ya, selesai bab darah haid, darah nifas, bab solat kau selesai, kau boleh jadi menantu aku. Nanti bulan sekian bulan, hari bulan kau datang jumpa aku suruh kau baca aku dengar. Dia baca, selesai. Selesai boleh jadi menantu aku. Aku bukan nak minta kau duit banyak, kau boleh baca itu, kau boleh jaga anak aku, dah. Senang jadi menantu aku. Tuan-tuan nak jadi menantu aku boleh tapi lambat anak aku kecil lambat lagi tuan-tuan lambat lagi sebab dia memang aku ditrain oleh bapa aku macam tu. Agama number 1 tuan-tuan. Bapa aku kalau anak tak sembahyang tahajud, dia suruh tawaf masjid tawaf. Aku pernah tawaf masjid, Ustaz Rizam pernah tawaf masjid, tawaf sebab kami lambat bangun tahajud. Ni bapa aku train dan dia train lagi kalau tak bangun sembahyang tahajud pula, dah tawaf pun tak duduk, pergi kubur, pergi ambil daun pokok puding kubur, bawa balik. Tu tandanya kau dah pergi kubur, bawa balik pokok puding, tuan-tuan. Ni dia train tentang agama, tuan-tuan. Kalau bapa aku tak train dengan agama, aku ni mungkin jadi syaitan, tuan-tuan. Jadi syaitan mungkin, tuan-tuan. Bapa aku dia train. Hari Jumaat dia kumpul semua anak. Kumpul semua menantu, kumpul semua demi cucu. Dia tanya, dalam seminggu ni kau baca Quran berapa juzuk? Dalam seminggu ni kau zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah berapa puluh ribu. Sembahyang tahajud kau ada tinggi tak? Dia tanya. Tapi dia dah tak ada, dia dah wafat dan meninggal dunia. Kami muhasabah sendiri dan kami muhasabah dengan adik-beradik, tuan-tuan. Baiklah, yang ketiga, tuan-tuan jangan risau. 1 jam aku berhenti sebab pembayaran 1 jam sahaja. Tuan-tuan jangan risaulah, aku ceramah bukan minta duit. Tuan-tuan nak bagi tak nak bagi udah. Tapi tak bagi aku cakap ke orang, surah seksyen 20 dia tak bagi penceramah, aku cakap ke orang, ingat tu, aku kena jujur. Kadang orang tanya, ustaz ceramah tempat ni berapa dapat? Aku cakap lah, kadang 300, kadang 400, kadang 500, kadang 200, tuan-tuan bagi berapa, nanti orang tanya aku cakap, aku tak boleh bohong, tu. Contoh malam ni kalau aku ceramah dapat 300, contohlah, aku ambil 500 ke mana ni? 500 alhamdulillah, aku dapat 500. Aku punya driver 100, bodyguard aku yang kurus tu 100, 200. 100, 50 dia minyak, 30 makan, 20, 30 tu 80 ribu, baki adalah tinggal 100. 100 balik rumah bini pau habis. Apa Lepas tu kita dengan rezeki ni, jangan kita bertuhankan rezeki, dalam kita bertuhankan Allah. Bertuhankan Allah. Allah itu dia tak pernah tidur. Allah itu dia tak pernah lupa, tuan-tuan. Siapa dekat dengan Allah? Subhanallah, tuan-tuan. Tengok di Mekah, di Masjidil Haram, di Madinah, orang sembahyang subuh macam hari Jumaat. Tapi sekarang dunia nak kiamat, di Jeddah
dah ada kelab malam lah. Ya, dia Jeddah dah ada disko lah. Tuan-tuan, ini yang kata Nabi, ini kata Rasulullah, bila muncul ni Dajjal, tuan-tuan tengok dalam hadis. Ni ada hadis, aku baca makna tu dalam hadis Nabi cakap apa? Tanah Arab ni mereka berperang. Syria, Iran, Iraq, Lebanon, Mesir, Yaman, semua dia perang. Mereka tak sedar. Mereka tak sedar Dajjal lalu di negara-negara mereka, dia tak sedar. Sebab mereka tengah berperang dengan keluarga-keluarga mereka sendiri. Maka Dajjal sampai di depan bumi Madinah, di tanah haram. Dajjal hentakkan kakinya, maka keluarlah orang-orang kufar, keluarlah orang-orang munafik. Mereka menjadi pengikut Dajjal. Dajjal ada dah, tuan-tuan. Dia duduk kat mana? Duduk kat Kelang? Bukan. Duduk kat mana? Duduk kat Kuantan? Bukan. Dia dekat tanah Arab, di satu pulau. Dia dijaga oleh binatang yang bernama Al-Jassasah, binatang yang berbulu. Dajjal ni mata dia dua, satu jatuh kat dahi oleh kapi. Dajjal ni ilmu dia power, tuan-tuan. Dia datang di Shah Alam ni, dia datang Shah Alam, dia pergi kat kubur tu, dia hidup ke semua orang mati. Semua orang bangun. Tapi yang bangun tu bukan mak bapak kita, bukan ahli keluarga kita. Iblis menyerupai mereka. Ni Dajjal punya ilmu, tuan-tuan. Kalau binatang Ya'juj Ma'juj, kalau dia datang di Kelang ni, di Sungai Kelang tu, binatang Ya'juj Ma'juj, kelompok yang pertama dia minum, sampai kelompok yang kedua tak dapat minum, kering Sungai Kelang. Tu banyak tak banyak binatang Ya'juj Ma'juj. Ya. Janganlah kita mati masa ada Dajjal. Biarlah kita mati cepat, tuan-tuan, ya. Berani kan mati? Nak tak nak pasal mati, kita jenazah tunggu dah depan tu. Yang pelik tu datang suruh, dia boleh sandar tepi van tu, isap rokok. Van tu cakap tu, Haji, kau sandar-sandar isap rokok sini minggu depan kau naik ni van tau. Dia cakap tu, tuan-tuan. Tuan-tuan buka dalam hadis, itu yang berlaku pada zaman Fatimah Zahra. Rasulullah dia masuk dalam rumah. Fatimah Zahra anak Rasulullah, dia menangis. Cerita ni orang perempuan kena tahu cerita ni. Dia menangis. Kata Rasulullah, wahai anakku yang tercinta, kenapa kau nangis? Kenapa kau sedih? Ya Rasulullah, wahai ayah aku penat jaga anak ni, asal usia ni. Tolonglah bagi tahu dengan Ali, carilah pembantu, aku penat. Aku nak uli tepung, nak jaga anak ni. Kata Rasulullah, kau janganlah mengeluh. Isteri ni besar pahala dia. Kalau dia membawa air kepada suaminya, dia bawa air dengan ikhlasnya, dengan senyumannya, pahalanya seperti dia sembahyang sunat 1000 tahun. Ingat ni orang perempuan, malam ni bawa air kat suami. Bawa air. Ini tak ada. Kadang suami minta mengepalkan empan. Yang ambil air, buatkan air kopi jantan ya. Buat sendiri tu. Banyak songit. Ada dah siap tu kopi jantan 3 dalam 1. Air kowe pun dah buat sendiri. Banyak no cerita, nampak tuan-tuan. Ya? Bukan perempuan sini, perempuan tempat lain. Tapi gaya macam orang sini. Itu yang Fatimah Rasulullah dia pegang ni batu. Itu batu lesung tu yang pusing tu. Rasulullah pegang batu, di antara batu ni, di antara bakaran api neraka ni, batu dan manusia. Rasulullah pegang batu ni, Rasulullah baca Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu, pusing nak engkau, ulilah tepung. Batu ni pusing, dia bunyi cak atas tasbih, subhanallah, 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 pusing. Sampai siap tepung dia uli. Batu ni dia tak henti pusing dan dia masih bertasbih. Kata Rasulullah, wahai batu, berhentilah, dah habis dah. Apa kata batu? Ya Rasulullah, aku akan berhenti berpusing dan aku akan berhenti berpusing ya Rasulullah. Tapi aku minta satu dengan engkau ya Rasulullah, tolonglah minta dengan Allah agar aku ini tidak termasuk batu-batu bakaran api neraka Allah. Nampak tuan-tuan, batu pun takut tentang api neraka Allah. Itu Rasulullah berdoa minta dengan Allah, turun malaikat Jibril. Ya Rasulullah, Allah memperkenankan permintaan batu itu. Maka batu itu berhenti bila permintaan diterima. Maka Rasulullah beritahu dengan batu itu, wahai batu, Allah memperkenankan permintaan engkau. Maka batu itu barulah berhenti. Itu di antara batu yang tidak menjadi bakaran api neraka Allah, batu lesung yang memusing tepung gandum Fatimah Zahra. Tuan-tuan cubalah balik, bini tengah sama belacan kan, ketuk kurukung. Ya, tosa ketuk, ya abang ketuk. Abang baca bismillah, pusing ni kan. Kita bukan nabi tuan-tuan, ya. Rasulullah ni dia boleh bercakap dengan biawak.
Dia boleh bercakap dengan batu, boleh bercakap dengan pokok. Tuan-tuan buka dalam kitab sirah mata Rasulullah ni, mukjizatnya sahabat ikat serban depan mata Nabi. Tuan-tuan, ni Rasulullah mukjizat dia luar biasa. Itu yang satu hari Rasulullah di Masjid Nabawi, orang kafir Badui datang di depan Masjid Nabawi, ditahan oleh sahabat. Sahabat tanya, kau nak pergi mana? Rasulullah ni ada pengawal dia, ada yang menjaga hartanya, ada yang menjaga kenderaannya. Ni Rasulullah, hebatnya Rasulullah. Rasulullah ni kalau jalan, tuan-tuan, dia tunduk, laju, melari dari anak laju. Kalau orang panggil Assalamualaikum ya Rasulullah, dia berhenti, dia paling semua dia paling. Kita Assalamualaikum je, salam, kenapa? Oh, kita lain. Nabi hebat. Rasulullah ni kalau dia bercakap dengan sahabat, dia main janggut. Dia suka main janggut. Kita main janggut tak masa semayang? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ni, ini dia panggil rukun fi'li, ya. Satu anggota, dua anggota, tiga anggota. Kalau dia bergerak macam ni, tak ada tamakninah, batal solat. Dalam hadis sebut, sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kamu macam mana kau lihat aku sembahyang, kata Nabi. Tuan-tuan, ya. Jaga-jaga bab solat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang sembahyang. Itu orang sembahyang. Kalau orang tak sembahyang, dihumban ke dalam neraka sakar. Satu kali tak sembahyang, tak mau taubat, tak mau qada, dihumban dalam neraka 80 tahun. Satu hari dekat dalam neraka, 1000 tahun dekat dunia. Entah fikir tahan je. Senang je, balik rumah kan, balik, bini tidur dah, anak tidur dah, cucu tidur dah. Pergi ke dapur, buka spendor, buka kain, buka dapur gas tu, tenggong dia tu. Terbakar tak pistol tu. Entah. Kalau tak terbakar tak apa. Entah. Ya. Sebab tu dalam syurga api tak ada. Dalam syurga ni susah hati tak ada, sakit tak ada, batuk-batuk macam tu pun tak ada. Itu kalau dalam ceramah orang banyak batuk tu bukan apa, isap rokok banyak sangat. Ya, rokok banyak sangat. Kat rumah isap rokok, di kedai isap rokok, dalam jamban isap rokok, depan surau isap rokok. Dalam surau ni sebab tak boleh isap rokok, kalau boleh isap tu. Lepas tu dalam syurga tuan-tuan, dia api tak ada. Rokok maksudnya rokok tak ada. Siapa dia isap rokok, ya, dalam syurga ketagih rokok, nak api, malaikat kata kau pergi ke neraka tu ada api. Tuan-tuan. Dalam syurga tak ada api tuan-tuan, ya, api tak ada. Tapi kalau bab rokok jangan duk gaduh. Ya. Buka hukum fikih, dia panggil hukum fikih ni maknanya kefahaman. Buka yang pertama hukum taklifi, haram, batal, sunat, makruh, harus, semua di situ. Hukum wad'i, ada mani'ul hukum, mani'ul asbab, ada musyaqqah, dia ada darurah. Asal rokok dia bukan haram, dia makruh sebab dia berbau. Dia buka hukum kedua, hukum wad'i, akan jatuh haram. Haram macam mana? Tengok tu. Lepas tu jangan gaduh bab hukum. Tengok 4 mazhab, tengok ulama-ulama mutabar, mereka tak gaduh. Ya, dia akan jatuh haram. Rokok tak mana? Asal hukum dia makruh, jatuh haram tak mana? Isap rokok, dia tak boleh rokok, asyik minta rokok orang haram. Ada yang kedua, ngabih dengan dua bini, haram dan memudaratkan ke atas dia. Tuan-tuan, ya. Baiklah, aku tak cerita pasal rokok tuan-tuan. Lepas tu kalau kena ngaji sungguh. Kalau dulu tinggal kami ngaji di pondok lama 4 jam. Sekali bertalaki tu 4 jam, kadang 5 jam, tuan-tuan. Ya. Kalau kami jumpa tok guru, contoh dia baca hadis, dia dah tegang makna, kami lupa, kami tanya, "Ustaz, hadis ni macam mana-mana? Kau cari sendiri." Tu kami tekun tu. Lepas tu nak belajar dia ada 7 mim tak silap. Muzakarah, mutawilah ni ambil masa lama. Tuan-tuan belajar tak lama, paling lama sejam ya. Mujahadah, muzakarah, mujadalah, ya, dia ada 7 mim tuan-tuan. Tuan-tuan orang menuntut ilmu. Muhimmah ni bersemangat. Macam tuan-tuan lah, muhimmah bersemangat belajar. Ya, bersemangat. Tapi kuliah agama tak boleh lama. Sejam, lebih sikit Kalau lebih kan, tengok Aku ceramah tuan-tuan, bukan kat masjid malam masjid surau. Aku malam tadi di Sungai Ciput. Aku jarang jumpa bini aku. Mesti sekejap jap keluar. Itu pun anak sebelah. Kalau jumpa lama mau 40 tuan-tuan, ya. Sebelah anak aku, ya. Aku ceramah ni tuan-tuan, bukan di surau masjid, di tempat pelacur penuh. Tuan-tuan ikut aku, jom. Nanti aku setkan tarikh. Tapi kalau iman tak kuat, tak payah.
Nanti aku ceramah depan tempat pelacur, tempat pondan ni, dia hilang lari tempat lain. Ya, datang ni selambak ni. Ya, main tuan-tuan. Aku mau mula ceramah, cerita bab neraka, cerita bab syurga, cerita bab solat. Dia tunduk ni. Nampak ni, luka nampak ni. Alih-alih aku tengok atas ceramah. Ya, main tuan-tuan. Buah dada orang, bukan buah dada beruk. Faham? Sebab itu hukum melihat perempuan, asal hukum dia harus. Dia jatuh haram bila kita mendatang syahwat. Sebab itu hukum perempuan telefon kita, asal hukum dia harus. Dia akan mengundang syahwat bila kita suka dengar suara dia. Sebab itu bila suka dengan perempuan, dalam kaedah dalam Islam ada mengorat. Dalam Islam ada mengorat, tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, contoh datang surau, datang masjid, suka dengan mana orang perempuan, contoh-contoh suka, tanyalah. Bukan susah pun. Jangan malam-malam untuk chatting-chatting. Jatuh haram ni, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tinggal mana ni? Lorong sana tu. Seorang je ke? Seorang dah. Dah 4 tahun seorang. Kenapa? Suka dengan awak. Masuklah Minang. Faham? Dalam Islam ni senang, cantik, tuan-tuan. Senang, tuan-tuan. Tuan-tuan balik surau, tak kira lah budak muda ke, orang dah kahwin ke, dah nikah ke, balik surau ke gimana ke, lalu-lalu ada nampak makcik sapu-sapu tu, bagi salam, Assalamualaikum. Cik, nak tanya sikit boleh? Boleh. Anak-anak makcik ni ada dah nikah? Udah lah, habis dah semua lah. Ni makcik ni, siapa nak ni? Lama dah. Dalam Islam ni senang, cantik, tuan-tuan. Ya. Lagi satu, kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, tuan-tuan boleh tanya Ustaz Rizam atau tanya dengan aku. Dekat sekolah kami ada 8 ibu tunggal. Tapi umur 72 lah, tuan-tuan. Ya. Boleh datang sekolah aku, 72. Sekolah kami ni, ibu tunggal ada, orang gila ada. Orang gila pun ada. Dulu bagus, kita suka bela orang gila. Ada 16 orang, sekarang dah tinggal 8 orang. Apa aku ni tuan-tuan, kalau balik ceramah, dia beli nasi goreng. Dan tuan-tuan ada bagi nasi goreng, nasi lemak masjid surah. Dia buat balik. Orang gila beratur kat sekolah, dia bagi makan, dia suap. Dan dia belikan rokok daun untuk orang gila. Sampai dia wafat, sampai bapak aku meninggal dunia. Dia kerja dia setiap alam, tuan-tuan. Itu dia pesan dah, nanti abah tak ada, kau jaga orang gila, tuan-tuan. Ada 8 orang gila. Tu sekolah kami ni tak pakai security yang jaga orang gila, tuan-tuan. Atas 4 orang, bawah 4 orang, jalan. Mana tahu ni tuan-tuan gila aku jaga ni, Pak? Allah nak tarik nak jadi gila senang tuan-tuan. Begitu jangan lawan Allah. Ya, fa bi aihi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana satu yang kamu dustakan? Jangan kita dusta, jangan kita kufur nikmat Allah, tuan-tuan, ya. Baiklah, yang keempat. Ya, ringkas-ringkas tuan-tuan jangan risau, ya. 1 jam aku berhenti. Aku pada pembayaran dan sebenarnya tuan-tuan, lain kali nak panggil penceramah, jangan nak bagi air masak ni. Alah, kudukut punya orang, busuk punya orang. Tuan-tuan kan dah tengok aku ceramah di YouTube kan. Ustaz ni dia kalau ceramah, air paling je cukup pantang. Aku ke kuliah bulanan, mana-mana kuliah bulanan, termasuk ada Mansara ke, di Kelang ke, ya, di mana-mana kuliah bulanan, diorang akan WhatsApp aku, Ustaz aku berjantan ke Habatus Sauda? Kata Habatus Sauda. Dia siap Habatus Sauda 1+. Ya, tuan-tuan. Ada air 5 kupang. Allah Akbar. Kedekut benar, tuan-tuan, ya. Aku ni tetamu, tahu tetamu, ya. Tetamu bila datang tempat tuan-tuan, aku bawa rahmat. Nanti bila aku balik sampai tengah jalan, malaikat ambil tuan-tuan punya dosa ni aku bawa. Sampai tengah jalan, malaikat ambil dia buang tengah laut. Sebab itu Nabi bagi tahu, tuan-tuan buka dalam hadis apa kata Rasulullah, di tengah-tengah laut kamu jangan lama-lama. Tengah-tengah laut tempat mesyuaratnya apa? JKK Iblis. Iblis mesyuarat dekat tengah-tengah laut, tuan-tuan. Tok baru ni di Syria, di Yaman, di Mesir, ya, di luar negara, di tanah haram. Ikan paus dalam laut dia timbul, dia menjerit. Dia menunjukkan tanda-tandanya dunia dah dekat dengan kiamat, dunia dah tua lah, tuan-tuan. Itu masa Nabi Isra wal Mi'raj, Rasulullah melihat seorang wanita tua bongkok 3 Itu yang kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, itulah dunia, tuan-tuan. Dunia dah tua lah, tuan-tuan. Kumpullah amal soleh, kumpullah amal soleh. Sebab yang boleh selamat kita dalam kubur 3 benda.
Apa dia? Pertama, waladun solehun, anak yang soleh. Anak ni penting tuan-tuan. Tadi aku baca dia, Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ulama kata apa? Siapa baca doa ni kepada mak bapak, mak bapaknya jikalau dalam kubur di alam barzakh tempat yang terbaik, Allah pindah tempat yang baik. Ini penting, waladun solihun. Yang kedua apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga apa? Sedekatun wajariyah. Itu yang sahabat tanya dengan Nabi, ya Rasulullah, apakah yang boleh menyelamat dan boleh menggembirakan si mati? Kata Rasulullah, air. Apa itu air? Iaitu orang menggali perigi. Maka perigi itu digali, dihadiah, diniat kepada si mati. Kalau sekarang ni orang tak pakai perigi, kolah masjid lah, paip masjid lah, tuan-tuan, bergebuk-gebuk lah, bayar bil air. Faham? Ya, sekarang tak nampak lah. Faraji'na na'amal salihah inna mukinun. Ya Allah, balikkanlah kami ke dalam dunia, kami dah yakin. Dunia dah makin lama makin tua, dunia dah makin lama makin nyanyok. Ya, tuan-tuan tengok sekarang dekat negara kita menerima satu musibah, iaitu penyakit sesama, demam dan boleh membawakan kematian. Ini sebenarnya ada cerita pada zaman Nabi Musa. Pada zaman Nabi Musa ni dia datang ke satu Korea. Nabi Musa ni dia senyum, dia seronok, dia gembira sebab dia melihat penduduk-penduduk di situ dalam keadaan yang baik. Tanamannya subur, pokoknya berbuah. Maka turunlah malaikat Jibril. Ya wahai Nabi Musa, kenapa kau senyum? Kata Nabi Musa, aku senyum, aku tengok diorang ni semua gembira, seronok. Anaknya pun comel-comel, lawa-lawa, tanamannya baik, airnya semua bagus. Kata malaikat Jibril, ya Nabi Musa, Nabi Allah, mereka ni semua semayang. Ya, mereka taat ke Allah. Maka tak lama Nabi Musa pergi. Bila Nabi Musa pergi, tak lama, tak silap aku, selang 6 bulan. Ya, Nabi Musa datang balik, Nabi Musa nangis. Nabi Musa menangis. Kenapa nangis? Tanah jadi kering kontang, pokok banyak mati, binatang banyak mati, orang banyak mati, rumah habis terbakar. Turun malaikat Jibril, wahai Nabi Musa, kenapa kau nangis pula? Itu kau senyum, ini kau nangis. Macam mana aku tak nangis? Aku tengok mereka ni semua dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ramai yang mati, ya, tanah jadi tandus, kering, kemarau. Ramai binatang banyak mati. Kata malaikat Jibril, wahai Nabi Musa, kau pergi tengok kat ujung sana tu, kat sana kan ada perigi. Ya, kenapa? Perigi tu, itulah tempat diorang minum air. Itulah mereka buat mandi, buat solat, airnya. Kata malaikat Jibril, air tu satu hari datang pemuda dekat kampung ni, dia celup air tu, dia ambil buat minum. Maka Allah marah dengan pemuda tu, maka Allah turunkan bandak habis satu kampung. Sebab apa kata Nabi Musa? Sebab pemuda tu tak semayang. Tu bahaya tuan-tuan, orang tak semayang. Tuan-tuan tengok kita semayang, tengok kita surah Al-Fatihah, kenapa dia 7 ayat? Kita semayang subuh, Zuhur, Asar, Isyak, Maghrib, kira semua 17 rakaat. 17 campur dengan 7 ayat Fatihah, dia 24. Tu bumi pusing 24. Tapi ada kedai buka 25 jam, ya. Bumi pusing 24 jam, dia buka 25 jam. Sebab tu bumi ni dia sangkut dengan kita. Itu yang ulama tuan-tuan buka bab pengubatan. Tuan-tuan nak diangkat penyakit senang Tuan-tuan 1 minggu paling kurang 2 kali atau 3 kali. Tuan-tuan kena jalan pijak tanah, tak payah pakai kasut. Sebab bumi ni, kita dengan bumi dia ada current. Tuan-tuan tengok orang gila mana ada kena penyakit? Gigi ngalah ke longkang. Bontot berak tak pernah basuh. Mana dia kena bawasir tuan? Orang gila. Mana tengok tuan-tuan ada tengok kat klinik orang gila cabut gigi dia? Mana ada? Sebab apa? Pertama, dia dijaga oleh Allah. Yang keduanya, dah tentu dia dijaga oleh Allah sebab dia dipijak bumi tak pakai slipper. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan ada penyakit, ya? Tuan-tuan dalam seminggu tuan-tuan buat 3 kali atau 2 kali pijak tanah. Kita punya kaki ni kena ada dengan tanah. Lepas tu bila kita mati kena masuk dalam tanah, tuan-tuan.
Ni tak ada. Pergi surau pakai slipper. Pergi pejabat, slipper dah tentulah pakai kasut. Dari dalam rumah hang pakai kasut nak tidur pakai kasut ya. Semua ada sangkut kita dengan bumi, tuan-tuan. Lepas tu semayang, tuan-tuan tengok dalam semayang. Ya. Malam ni aku ngajar, aku tunjuk lebih sikit, baju lebih ya. Tadi aku ceramah di Sungai Siput. Aku ceritalah bab solat, tuan-tuan. Habis ada haji dia kata, Ustaz ngajar ni tiap minggu. Aku kata mana aku larat. Jauh ni, ya. Dia minta tiap minggu pun larat. Hari dia bagi banyak 500, tuan-tuan, ya. Ada sejam belum kan? Belum kan? Belum. Jujur je, jangan tipu aku. Kan aku teruk kan ceramah kan. Kata belum sejam, padahal dah sejam, ya. Jadi aku senang ya, aku malam ni aku tak jam, ya. Aku tahu kalau ceramah dah sejam lebih sikit, ada banyak orang batuk, tu sejam lebih ya. Aku tahu, aku senang ya, sebab aku ceramah aku pandu orang batuk ya. Itu tahu kita semayang disangkut, kita semayang ni sangkut dengan bumi. Ya. Tuan tengok dalam berapa saat, berapa second dunia ni azan. Tadi muazzin ni dia kalau ikhlas, azan ikhlas, jasad tak ikut. Kalau dia azan kerana ada polusi, kejap-kejap tanya alarm bila masuk. Alarm bila masuk. Muazzin yang tanya alarm setiap bulan, muazzin paling cepat report. Hati-hatilah muazzin ni untung. Kalau dia di padang mahsyar lehernya panjang. Dia melihat penduduk-penduduk di padang mahsyar. Orang yang suka azan nanti mati tengah azan. Jangan risau lah, subuh saya tak mati. Bangun daripada kubur tengah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah azan. Nabi cakap tuan-tuan, kan Nabi tak bohong. Kalau hidupnya suka rokok nanti bangun di kubur tengah rokok. Kawan tanya, "Weh, mana dapat rokok ni?" Hati-hatilah orang kaki sokok, tuan-tuan, ya. Sebab Nabi kat itu, tuan-tuan, hati-hati lah. Kalau boleh berhenti lah, tuan-tuan. Tak boleh berhenti kurang-kurang kan. Sembayang ni, lepas tu tuan-tuan nak sembayang atas kursi, nak sembayang berdiri, nak sembayang duduk, semua kena belajar. Belajar kitab Pati Rahsia Solat, Pati Munyatul Musalli daripada Syarah Al-Fatani. Ada rukun tentang rukun kaulinya, fi'linya, qalbinya, sunah abadnya, sunah hayatnya, sunah muakkad pun. Ya, bab rukuk, bab berdiri. Betul berdiri, tuan-tuan tengok. Berdiri bukan duduk atas kursi je. Berdiri ni pun dia tak ada sengit. Tak boleh nak sandar-sandar dinding ni. Imam nanti nak semayang sandar tapi ni tak boleh. Sandar. Tak boleh semayang atas kursi. Tak tanya orang semayang atas kursi, sebab apa semayang atas kursi? Dalam kitab dia tak sebut atas kursi. Minta maaf orang semayang atas kursi. Dalam kitab sebut kalau tak boleh berdiri, dia berdiri ni dia rukun. Ni rukun. Dia tak boleh tompang satu. Tu cuba tuan-tuan semayang sini. Sedap 4 jam tak apa. Sedap. Ini bukan masalah jalan kaki aku cerita ni, tu sabar dulu ya. Dia semayang ni rukun. Ni berdiri ni dia rukun. Dia panggil qiyam lah, qiyam. Lepas tu semayang ni macam tentera. Tu Sayyidina Ali. Burung hinggap tunggul. Tuan-tuan, semayang. Tengah-tengah semayang tak boleh berhenti. Gempa bumi boleh berhenti. Rumah sebakok boleh berhenti. Ya, bini jerit, abang buka pintu, tak boleh berhenti. Tengah semayang cucu sana kain. Jentik tu punya. Tak boleh berhenti. Ya. Tahannya. Tapi kalau dia dah kokok, berhenti lah, faham ya? Ni bab solat ni jaga sungguh solat ni, ya. Tapi solat ni orang ambil tak endah solat ni, ya. Kadang dia semayang pakai seluar, pakai t-shirt, kadang dia rukuk nampak lubang punggung. Lepas tu dalam semayang, auratnya bukan daripada bawah, aurat daripada atas. Lepas tu nak semayang, ini kena butang betul-betul. Lepas tu tuan-tuan tengok, imam dia sujud, kita nampak paha dia. Tak batal solat dia, sebab daripada bawah. Ni bab solat, tuan-tuan. Jaga sungguh bab solat ni. Kena ngaji bab solat. Saya guru ngaji bab solat. Lepas tu berdiri qiyam. Tengok, ya. Kalau Imam Ar-Rafi'i, kawan baik Imam Syafi'i, letak sini, gantung. Imam Syafi'i. Ya. Maliki, Allahu Akbar, tak angkat Maliki. Ya. Allahu Akbar, letak sini ni. Datang. Ini imam penyu.
Dia malas, dia relax. Dia nak ambil senang. Mayang itu betul-betul tuan-tuan mayang ni. Kalau orang tanya, jadi ustaz ni tuan-tuan ingat senang jadi ustaz? Susah ada ustaz. Orang tanya, ustaz, apa hukum orang semayang tak pakai sependa? Bila dia rukuk, binatang dalam tu goyang. Batal tak? Tak batal. Yang pertama tak batal sebab dia bukan anggota berat. Dia goyang. Maaf. Tapi kalau dia niat main, maka batal. Ini bab solat. Solat ni, dia solat ni tuan-tuan, dalam kitab dia menyebutkan jangan kamu bermain lidah. Lepas tu dalam solat ni dia tak ada niat main. Dia niat main. Sekarang ni banyak orang main, dia main gigi palsu. Baru tukar gigi palsu lama dah patah. Mayang, imam pula baca panjang, mentara panjang, main gigi palsu dulu. Ngejah sana, ngejah sini, ngejah poliden lupa pakai, ngejah. Niat main batal. Lagi bersungguh semayang ni. Sebab dalam kubur ni malaikat tanya mula pasal semayang. Pasal semayang. Yang pertama pula dalam kubur yang disegerakan seksa, kencing tak bersih. Lepas tu masuk jamban kencing ni Abraham. Yang kuat-kuat. Laki je, perempuan tak payah. Tu baru ni ada orang laki dia baru, Ustaz Abraham ni laki ke perempuan? Laki ke? Bini saya kat rumah Abraham. Jangan orang laki ke perempuan tak payah. Tu kena ngaji betul tu. Lepas tu lepas tu ngaji jangan tidur. Tu baru ni ada seorang hamba Allah, akak ni dia tanya dengan aku, Ustaz, saya malam-malam kena tindih dengan jin. Macam mana Ustaz, tolong Apa ayat dia? Kata akak baca 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lepas itu tak lama minggu depan jumpa aku lagi. Ustaz, lagi teruk kena tindih. Akak baca macam mana? Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Memanglah kena tindih. Dia cakap, baca sampai habis ya. Ini kadang masalah. Dia belajar tak betul. Sebab tu belajar tuan-tuan kena ada sanad. Kena ada sanad dengan guru. Aku ambil sikit ya tuan-tuan, masa terhad ya. Allahu akbar. Tuan tengok kenapa Rasulullah suruh kita semayang mata tengok tempat sujud. Ya, supaya kita ni tumpu dengan Allah. Lepas tu semayang ni kita bercakap-cakap dengan Allah. Tuan-tuan nak minta apa-apa, minta dah semayang. Minta. Ya, lepas tu semayang ni kena naik sugi. Ya, 3 di atas, 2 di bawah. Usuk nombor 8. Ya, usuk nombor 8. Pada orang tanya, Ustaz, ngaji kotor lah. Apa dia kotor? Air liur ni, dia di dalam dia bersih. Bila dia keluar, dia kotor, tak najis. Lepas tu dalam semayang, ya, hati-hati buat air liur. Hati-hati meludah di kapet. Dalam semayang, belajar buat ingus. Itu penting ada kain ridak. Bila ada ingus, boleh lap. Bila hingus tu sedikit saja boleh sedut. Tuan-tuan ada ingus, telan, tak batal solat. Kalau dengan banyak, dengan sengaja, batal. Lagi tu bila ada ingus jangan hembus. Banyak sangat dia tak tahan embuk. Kena orang sebelah. Itu kena dalam solat kena ngaji semua solat ya. Ni semayang ni aku ambil ringkas je ya. Itu semayang ni ya, dia kena tumbuh tempat sujud. Lepas tu sunat tuan-tuan di ni orang banyak duit ya. Sen 20 ni orang banyak duit. Kita tengok gaya muka yang banyak duit ya. Betul. Jadah ni tuan-tuan korbanlah sikit beli sejadah putih. Berapa sen sangat sejadah putih ya. Orang sujud atas tu pahala dapat ya, saham akhirat dapat, dah tutup mengalir sampai kita mati. Bila warna putih, kenapa? Pertama kita ingat mati. So tengok-tengok ingat mati, tengok-tengok ingat mati, warna putih. Dan bila dia kotor, kita boleh bersih. Tuan-tuan ya. Lepas tu putih ni adalah sunnah. Macam aku ni tak sunnah. Macam-macam warna. Tak ada sunnah. Dia sunnah satu warna. Kalau hijau, hijau. Kalau biru, biru. Kalau putih, putih. Ni sunnah. Lepas tu kena belajar buat warna. Lepas tu kalau buat solat macam ni semua, makruh. Kenapa makruh? Dia kacau kita solat. Mayang tengok jam. Allahu akbar. Lama jam ni. Dari mana jam ni? Ya? Kat suruh aku tak ada jam ni. Ada aku tanyalah pengurusi mana dia beli. Atau dia kacau semayang. Ayah. Semayang betul. Semayang nak dapat khusyuk susah. Tuan-tuan, susah dapat khusyuk. Susah nak cari orang semayang khusyuk. Pertama sebab banyak barang subhat masuk dalam tubuh. Salah satu barang subhat apa dia? Makan kedai mamak. Subhat tu apa? Telur tak tahu dia basuh tak basuh.
Lepas tu kalau makan kedai mamak, kena cakap mamak, mamak, roti telur basuh. Tu pernah aku kena sekali dengan mamak. Mamak, roti telur basuh. Telur apa basuh? Saya minta telur memang basuh ha. Aku cakap, telur tu basuh, aku nak makan roti telur. Dia kata aku tak basuh telur dia. Dia kata dia telur dia tak basuh. Susah betul kan, faham? Itu kata barang subhat. Ini solat tuan-tuan, sembahyang, ya. Lepas tu bila nak turun aku ambil sampai rukuk je, sampai rukuk. Lepas tu aku berhenti, ya. Bila rukuk, sebab itu tuan-tuan, bila sembahyang berjamaah, nanti sembahyang isyak, tuan-tuan jangan sekali-kali sama dengan imam. Ya, jangan sekali-kali potong imam. Ya, bila dah belajar tuan-tuan amallah. Sebab apa? Sahabat tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kata engkau di padang mahsyar nanti mereka ada berbadan manusia berkepala keledai. Siapakah mereka itu? Kata itu yang Rasulullah jawab, mereka itu umatku yang mereka sembahyang, mereka berserta dengan imam dan mereka potong imam. Imam belum turun rukuk, dia dah sama dengan imam. Tuan-tuan hati-hati. Ini cara nak turun rukuk, ya, turun. Allahu Akbar, turun. Imam dah turun rukuk, baru tuan-tuan turun. Itu baru cantik semayang. Lepas itu semayang, dia tengok tempat sujud, bukan tengok punggung Pak Imam. Tengok punggung Pak Imam pakai sependa krokodil. Dia jadi mengumpat dalam solat. Pakai sependa krokodil ni Imam. Sebab dia jadi dah mengata Pak Imam. Lepas itu dalam solat boleh jatuh haram sebab bila dia ngata orang. Ya, lepas itu dalam solat hati-hati jangan goyang macam ni. Dia goyang macam ni batas ni. Sebab tak ada tempat lina. Lepas tu lututnya apa fungsi lutut? Lutut ni fungsi dia tempat kita sengkap. Ni fungsi lutut. Bukan Allah jadikan lutut ni saja. Tidak. Ada fungsi dia. Tidak. Ya. Bangun, lepas tu kita tengok tempat sujud. Jangan tengok ni, napang ni. Itu masa ni, jangan suka tengok orang aksiden. Jangan suka tengok kemaluan. Jangan suka tengok maksudnya benda-benda najis. Nabi tak bagi, dia bukan haram, tak haram. Dia melemahkan mata dengan agama. Lepas tu kalau berak dengan jamban, jangan tengok kemaluan tu. Terlalu besar kau. Ubat makanan tak panjang lagi. Di antara sahabat yang tak pernah melihat kemaluan, Sayyidina Umar. Bila dia masuk Islam, dia tak pernah melihat kemaluan dia. Bila terlihat kemaluan, dia tak baca khutbah pada hari itu. Kita tiap hari tengok. Tapi bab kemaluan kena belajar. Tengok kemaluan sendiri harus. Tengok kemaluan bini makruh. Tengok kemaluan binatang harus. Kemaluan binatang tuan-tuan dah duduk, tuan-tuan pegang ni. Korek pun tak baca duduk. Hang pergi kat lembu duduk korek. Tapi orang tergila lah. Sudah. Ya. Tu sebab dia sebab dia binatang. Itu binatang tak wajib semayang ke atas dia. Tak wajib puasa ke atas dia tu binatang. Bangun pada rukuk, kadang banyak orang sebut bangun daripada rukuk, banyak orang salah. Dia bukan sami Allah, sami'a, ain, sami'a. Lepas itu lepas itu tentang rukun-rukun ni kena dengar awak telinga. Sami'allahu liman hamidah. Ini pun kadang orang boleh batal solat, dia tak sedar. Satu, tak apa. Kalau satu, dua, tiga, batal. Hati-hati. Baik terus pocok-pocok terus. Hati-hati tuan-tuan. Ada orang tak sedar ni. Ini dalam Al-Quran fawaidul musallin. Tuan-tuan. Hati-hati. Kadang dia bangun pada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Itu belum tahiyat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan tanya kenapa? Habis, main habis lah. Dia dapat mana pun tahu lah. Ya, ini kadang masalah. Kita kena ngaji pasal solat, kena cari. Sebab itu orang yang belajar, dia dalam belajar menuntut ilmu, salah pasal solat, Allah ampun dengan dia. Sebab itu dalam niat, dia ada kosot, dia ada ta'arud, dia ada ta'yin. Apa dia kosot, apa dia ta'arud, apa dia ta'yin. Bila dia tak dapat kosot, ta'arud, ta'yin, itu dia semayang, dia was-was. Allah. Tak jadi. Allah. Ini berlaku sebelah aku semayang. Kau ingat ustaz ni semayang khusyuk lah. Semayang berlaku. Allah. Kita semayang, tengok lah. Semayang apa abang ni? Kau ingat ustaz khusyuk semayang. Dalam hati aku cakap ni. Kalau habis semayang aku tanya ni, semayang apa? Habis semayang aku tanya lah. Tapi nak tanya orang elok.
yang tanya main bantai kau suka kan ada tombok kan. Tanya bukan bang, main apa ni? Pusing-pusing. Apa ni? Kan ada tombok kan. Keluar suruh dia bang ni. Elok bang, abang semayang ni. Lawa. Pusing-pusing bang. Apa ni bang? Nak belajar dengan bang. Tunggu mayang ke kulit AC tak ada. Dia kata. Kau tahu pusing, ini pusingan tawaf. Dia risau. Aku cakap dengan dia, bang, masa abang pusing tu, masa abang pusing, kan aku sembahyang sebelah abang kan? Ya lah. Masa abang pusing, aku sempat jeling tu. Abang pusing tu 3. Tawaf 7. Tengok dia. Dia tengok aku atas bawah. Oh, betul juga 7 tadi. Nanti aku cerita kenapa 3 nampak. Ni kadang masalah dia buat tak tahu. Aku cukup dah sampai sini dah pukul 9 tuan-tuan ikut macam ni. Tadi sebelum aku tutup tuan-tuan dia kalau nak mengaji ni benar makan masa. InsyaAllah ada rezeki pada umur kita jumpa lagi. Tapi tuan-tuan yang keluar dulu aku tak tahu lagi datang lagi bila sini tuan-tuan aku datang sini ada bawa oleh-oleh. Ada bawa ubat mata ruqyah. Buat mata ni dah dia baca surah Al-Fatihah 1500 kali. Surah Al-Fatihah ni banyak kelebihan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada buka bisnes, isteri lari tak balik ke, anak lari tak balik ke, baru ni seorang hamba Allah, anaknya pergi New Zealand 2 bulan tak balik-balik. Dia amalkan surah Al-Fatihah 41 kali. Anaknya balik, ni kelebihan surah Al-Fatihah tuan-tuan. Tuan-tuan amalkan Nanti kalau tuan-tuan amal surah Al-Fatihah, tuan-tuan nanti tidur baca surah Al-Fatihah. Ni kelebihan surah Al-Fatihah. Kalau tidur pun boleh baca surah Al-Fatihah, mati boleh sebut kalam Allah, tuan-tuan. Dia baca 1500 kali untuk rabun jauh, rabun dekat. Tuan-tuan titik dekat mata, dia akan rasa pedih. Pedih tu apa? Sebab ayat Quran. Telinga menanah ke sakit ke apa, atau telinga dengar azan, bila azan berkumandang, dia payah nak datang surah masjid. Titik kan. Senang pergi surah, titik kan tuan-tuan, Sebab ada setan itu, faham? Titik. Kalau anak ke cucu dia lambat cakap, kadang dia gagap, titik atas lidah, bawah lidah. Kalau tuan-tuan pula dengan bini gagap, yang gagap, takut dengan bini, titik atas lidah, bawah lidah, tak gagap bini. Ni kadang dengan bini gagap, nak cakap suruh bini baca Quran pun tak berani, nak suruh bini belajar tak berani, nak bagi tahu bini jangan main handphone, dia baca Quran pun tak berani, takut dengan bini, titik ni berani dengan bini. Ada kat luar boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil payah. Tak payah aku kerja orang. Tuan-tuan. Baru ni seorang hamba Allah, dia punya muka ni kena macam kayak. Ubat sini tak baik. Tanya aku kata cubalah ikhtiar. Cara ni buat mata ruqyah. Titikkan, alhamdulillah dah baik tuan-tuan. Ini kelebihan buat mata ruqyah. Dan ada daun bidara, minyak daun bidara yang orang mandikan jenazah tu. Batu sauda dan minyak zaitun. Baru ni ada seorang perempuan, dia kena gangguan jin, dia buat reba kat rumah. Tuan-tuan jangan main nanti balik-balik kan bini buat reba, tu nak buat apa? Nak apa? Jin ni hebat, jin ni tuan-tuan. Lepas tu sebelum masuk rumah, baca bismillah. Bila maghrib, dah dekat maghrib, ni hadis sahih. Kata Nabi, setiap tingkap pintu tutup, baca bismillah. Malam-malam segala bejana kena tutup. Bila nak tidur, lampu tutup, buka sikit Kalau tidak, rumah tu masuk jin, tuan-tuan. Jin hebat jangan main. Jin Islam makan tulang yang halal. Jin kafir makan tulang yang haram dan makan tai, makan sampah. Lepas itu masuk dalam jamban, kalau kencing berak tutup kepala. Kalau tak tutup kepala, jin kafir ambil tai sapu kat tubuh dia. Tak ada kopiah buruk-buruk, helmet pun boleh, helmet. Letak dalam jamban, bila berak pakai helmet, tuan-tuan. Nanti jin tak boleh nak sapu. Faham ya? Tuan-tuan. Baik, ni daun bidara, minyak daun bidara, habatus sauda dan minyak zaitun ni. Ada orang dia kena gangguan jin. Telefon aku bagi tahu, bokak ni tutup ni masuk dalam air macam ni. Kalau tak boleh kalau dia rasa minyak dalam TO boleh masuk 2-3 titik, bagi dia minum, baca selawat bagi minum. Dia buat amal, dia bagi minum, alhamdulillah dia amalkan pagi dan petang, alhamdulillah baik tuan-tuan. Sebab bini dia kena saka. Ini kelebihan minyak ni. Dah dia baca ayat-ayat ruqyah dan 1500 surah Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan ada penyakit dalaman, kalau sakit lutut, sapu depan, sapu belakang, baca selawat syifa tolak ke bawah. Ada seorang perempuan di Negeri Sembilan, isteri polis dia silap aku, dia setiap bulan dia kena enjit 400 ringgit.
Alhamdulillah Ustaz, saya amalkan. Sekarang dah tak ada kena injek, tuan-tuan. Tak ada injek dekat hospital. Kelebihan tuan-tuan. Baru ni aku sakit lutut. Sebab aku duduk dalam kereta 6 jam, 5 jam, 6 jam, 5 jam. Aku sapu depan belakang, baca surah Syifa, tolak. Alhamdulillah tuan-tuan, kelebihan dia, ya. Dan kalau lelah, boleh minum, boleh sapu. Kalau bawasir, sapu dekat tangan, sapu dekat lubang punggung. Jangan sapu dengan botol, nanti masuk sebotol. Kalau perempuan dia mengandung, jangan sapu sekarang. Bila nak beranak, baru sapu. Dah dia buat minyak selusuh. Kalau masuk dalam hutan buat camp ke apa semua, sapu dekat badan, dah disapukan, dah dibuat kayak ayat ruqyah. Kalau dia diketip oleh binatang berbisa, cuma berdarah saja, bisa tak masuk. Ni kelebihan minyak ni. Ya, kalau ada ahli keluarga terbabit dengan dadah, atau dia suka menghidu benda-benda yang boleh memabukkan, dia gian, tuan-tuan masuk air, bagi dia minum setiap hari. Dia membuangkan ketagihan dadah, tuan-tuan, ya. Dan satu lagi kasuri kijang. Dalam hadis sebut kasuri kijang, sesiapa menghidu macam ni, tuan-tuan buka, sapu sini, hidu, baca selawat, masuk dalam ni aura semua ni, dia cerdikkan akal, minda dia kuat, tuan-tuan. Kalau dia bercakap, dia petah cakap. Tuan-tuan tengok aku cakap kan, petah. Tadi sebelum ceramah aku hidu, tengok cakap. Ni ada dalam hadis Imam Bukhari, ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Kalau dalam rumah ada gangguan, orang ni panas baran atau gangguan, taruh dalam air, spray. Kalau bini marah-marah, spray bini tu. Tuan-tuan boleh ambil dekat luar seorang satu sambil membeli untuk membantu madrasah kami. Ya, bolehlah ambil dekat luar tu. Tak banyak ada pun, dengan sikit. Ya, siapa dapat, dia dapat. Tak dapat, lain kali lah. Itu tabung tu, tabung madrasah kami. Membantu anak yatim, ibu tunggal, mu'alaf, ya, anak luar nikah yang bapa aku bela sampai sekarang kami bela. Dah umur 12 tahun, dah hafal Quran. Ya, anak luar nikah ada 6-7 orang. Kami bela. Orang gila ada 6-7 orang juga. Ibu tunggal ada 8 orang. Ya, mu'alaf pun ada, tuan-tuan, ya. Itulah kerja kami. Kerja aku keluar cari dana, abang aku Ustaz Rizam cari dana, yang adik-adik lain mengajar di madrasah. Inilah kerja kami, tuan-tuan, buat kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, rasa cukup sampai kat sini dan minta maaf banyak-banyak. Seandainya hadis ke hukum dan hakam ada tersilap, tuan-tuan boleh tegur aku, ya, aku menerima teguran. Dan kita ni bukannya nabi, kita ni bukan maksum, tuan-tuan, ya. Kadang-kadang kita tersasar, ya, kadang kita terlepas cakap, tak sedar. Faham, ya? Tuan-tuan boleh nasihat aku tak ada masalah, aku boleh terima nasihat dan teguran daripada tuan-tuan. Baiklah, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Guru ni dia mengajar anak murid dia. Anak murid tak pernah tengok muka Tok Guru ni. Tok Guru ni mengajar dekat belakang tabir tau. Ada anak-anak murid ni yang kata, kita Tok Guru pun tak kenal muka macam mana tak payah belajar lah. Sorang-sorang berhenti, tinggal seorang anak murid yang paling istiqamah. Boleh tak Tok Guru, saya ada satu hajat,